Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita ambil sikit masa untuk kita sharekan dulu majlis kita pada pagi ini dalam grup WhatsApp kita, dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Kita menunggu sama-sama masuk untuk lebih ramai dapatkan manfaat insyaAllah daripada majlis kita. Sementara tu kita isikan pagi Jumaah Mubarakah kita dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW insyaAllah. Sementara saya sharekan live kita pada pagi ini. Mudah-mudahan hari Jumaat kita yang dituntut untuk kita banyak berselawat ke atas Nabi SAW sentiasa akan diberikan rahmat keberkatan oleh Allah Ta'ala insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita bersama-sama pada pagi ini menyambung siri Syama'il kita, siri yang ke-35, bab yang ke-8, hadis yang ke-61 pada hari ini insya-Allah. Setelah beberapa hari kita skip kapsul Syama'il kerana nak mengadaptasikan, membiasakan dengan kembalinya anak-anak ke sekolah. Jadi anak-anak dah balik ke sekolah, pagi-pagi dah buat rutin harian lah, ya, kena hantar anak ke sekolah dan sebagainya. Jadi tengah membiasakan balik rutin harian itulah, ya. Mudah-mudahan urusan kita semua sentiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, jadi kita yang baru masuk, ahlan wa sahlan, selamat datang diucapkan pada yang baru masuk. Yang mengucapkan salam, Puan Nursiah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang menonton kita sama ada secara live ataupun secara ulangan. Baik, kita masuk masih dalam bab pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada pada hadis yang ke-61. Insya-Allah kita cuba tengok 3 hadis pada hari ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa bihi ilaihi qala hadathana Suwaid ibn Nasr qala hadathana Abdullah ibn al-Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat pakaian baru, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menamakan dengan namanya. Yang ini imamah, ini serban, ini gamis baju, atau ini ridak selendang.
Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam akan berdoa. Okey. Baik, yang pertamanya, bila kita memiliki sesuatu, sunnah kita namakan barang-barang kita sebagai tanda kita cintakan ataupun sayangkan barang-barang yang ada pada kita, yang Allah bagilah pada kita. Istilahnya kita namakan, namakan. Dia ada kereta warna putih, dia namakan kuda putih, contoh. Kan motor lah biasa kalau kuda kan, kuda. Jadi saya dulu ada sebiji kereta warna hitam, pelik dia BEX. Jadi saya namakan dia kambing hitam, sebab berbunyi Bex. Kan, jadi berbunyi. Jadi dinamakan. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila ada sesuatu maka baginda akan namakan. Yang ini imamah, yang ini gamis baju, yang ini ridak selendang dan sebagainya. Serban Nabi, tak silap saya ada satu nama dinamakan Sahab. Sahab. Kemudian Nabi ada keldai, yang dinamakan Ya'fur. Nabi ada bagal. Bagal ni kacukan, dia tengah-tengah antara keldai dan kuda. Nabi namakan dia Duldul. Nabi namakan dia Duldul. Kemudian Nabi ada pedang, pedang Zulfaqar. Zulfaqar yang ada garis tengah pedang tu. Zulfaqar maksudnya yang bertulang, macam ada tulang tengah, bergaris di tengah. Kemudian Nabi ada unta, yang Nabi namakan je Qaswa. Qaswa ni unta yang Nabi tunggang ketika mana perjalanan hijrah, yang akhirnya berhenti di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baik. Jadi Nabi namakan benda-benda yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bolehlah namakanlah apa-apa yang kita ada, baju termasuklah baju yang kita ada, ataupun motor kita ke, barang-barang yang kita adalah tanda kita sayang. Dan kata ulama juga adalah supaya kita mudah memilih barang-barang yang kita ada tu. Bila kita namakan mudahlah, kan? Kita namakan kereta kita apa? Si Merah. Contoh Si Merah. Jadi senang kalau nak minta tolong isteri bawakan kunci kan. Contoh kan, bawa kunci kereta kita. Kunci ada banyak. Jadi disebutkan terus namanya kan mudah. Jadi memudahkan juga urusan kita untuk memilih barang-barang yang kita miliki. Bawakan kunci Si Merah. Fahamlah. Si Merah tu siapa? Si Merah tu yang kereta kita yang warna merah tu lah. Jadi bila kita namakan sesuatu barang dengan namanya, itu juga bahagian daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian apabila Nabi mendapatkan pakaian baru, ada orang hadiah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa untuk sahabat-sahabat ni, ataupun delegasi-delegasi, ataupun kadang-kadang raja-raja daripada kerajaan-kerajaan yang lain itu memberikan hadiah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan antara hadiahnya adalah bentuknya pakaian, antaranya jubah, gamis, antaranya adalah kain, ridak dan sebagainya. Jadi pernah dalam satu hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat hadiah baju kan. Dapat hadiah baju. Nabi pakailah. Dan Nabi pakai sebagai tanda terima kasih ataupun menghargai orang yang bagi hadiah. Itu cara yang baik untuk hargai orang yang bagi hadiah pada kita, dengan kita memakai apa yang diberikan kepada kita, dan di hadapan dia lah, mana dia tengok seronok dia. Nabi pakai rupanya baju yang aku bagi pada baginda. Jadi Nabi pakailah. Jadi ada seorang sahabat ni tengok Nabi pakai baju baru, dia pun datang pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nak baju ni boleh?" Kan. Jadi sahabat-sahabat yang lain tengok jegir mata lah istilah dia. Jegir mata tengok, kamu ni kan Nabi baru je pakai, orang bagi hadiah. Kamu kan tahu Nabi kalau diminta takkan tolak. Kan? Jadi daripada situ pun kita tahu bahawa hadiah orang lain kepada kita juga boleh dihadiahkan. Ini hadiah bila sudah dihadiahkan maka sudah jadi milik. Bertukar pemilikan itu kepada pemilikan penuh lah, secara mutlak kepada orang yang memiliki yang dihadiahkan. Maka dia boleh buat apa saja yang dia hadiahkan itu. Sama ada dia nak pakai pun boleh, dia nak jualkan untuk dia ambil duitnya pun boleh.
Dia nak hadiahkan pula kepada orang lain pun boleh. Jadi kita yang memberikan hadiah kepada orang, jangan kecil hati. Aku bagi ke dia, dia bagi ke orang lain pula. Tidak jadi isu untuk kecil hati. Kerana hadiah tu sudah jadi milik penuh bagi orang yang dihadiahkan. Jadi kita seharusnya rasa seronok bila hadiah itu dimanfaatkan. Manfaatkanlah, tak kisahlah manfaat tu dengan cara dia pakai, dia jual, dia hadiahkan orang lain. Dan dalam hadiah itu juga ada mahabbah. Ada mahabbah bila dia bagi. Seorang sahabat bagi pada Rasulullah, Rasulullah bagi pada sahabat yang lain, maka terikatlah banyak hubungan kasih sayang di situ. Mendapatkan Nabi, sahabat ni dapat kasih sayang Nabi, begitu juga Nabi bagi pada orang lain, sahabat tu dapat juga kasih sayang Nabi SAW. Jadi ceritanya sahabat ni minta pada Nabi, ya Rasulullah, cantik baju, nak minta boleh? Jadi Nabi terus tanggalkan dan Nabi bagi pada sahabat itu. Maka sahabat yang lain tanya, kamu kan tahu Nabi takkan tolak, yang kamu minta kenapa? Nabi baru je pakai sekali. Jadi kata sahabat ni, aku minta bukan saja-saja minta, aku tabarruk, aku ambil berkat dengan baju yang pernah menempel pada tubuh baginda SAW. Dan baju ni aku minta bukan minta saja-saja sebab cantik, sebab aku nak pakai, nak bergaya-gaya, tidak. Baju ni aku nak guna untuk jadi kain kafan aku, kata sahabat ni. Dan dalam riwayat memang dia dikafankan dengan kain ataupun baju yang diminta daripada baginda Rasul SAW tersebut. Baik, itu berkenaan dengan hadiah pakaian. Jadi Nabi dapat pakaian, Nabi berdoa. Apa doa dia? Doa dia, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini doa bagus dibaca atau diamalkan ketika mana kita dapat pakaian. Pakai pakaian pun boleh, dapat pakaian baru pun boleh. Diamalkan doa ini. Maksud dia apa? Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, hanya bagimu segala pujian. Kama kasautanihi, sebagaimana engkau telah memakaikan aku pakaian, engkau beri aku pakaian. Kalau tidak kerana engkau murahkan rezeki aku, tidak aku mampu untuk tutup aurat aku pada hari ini dengan pakaian yang aku pakai. Itu maksud dia. Kama kasautanihi, sebagaimana engkau pakaikan aku pakaian, maka aku mohon kepadamu, as'aluka khairahu. Bukan pakaian tu jadi pakaian saja, tapi pakaian itu juga aku mohon kepadamu kebaikan dia. Wa khaira ma suni'a lahu, dan memohon kebaikan tujuan baju ini dibuat. Jadi baju ataupun pakaian, kita tahu tujuan utama dia, kita dah bahas dalam mukadimah dulu, untuk yuwari sawatikum, kan, untuk menutupi aurat-aurat kita. Itu tujuan utama pakai pakaian. Dan pakaian dia ada tujuan yang diciptakan untuk dia. Sebenarnya untuk kita ibadah, untuk kita berhias-hias kerana Allah, ikut sunnah Nabi. Itu tujuan kita berpakaian tadi, kan? Dan dengan pakaian itu boleh bawa kepada pahala, dan dengan pakaian juga boleh bawa kepada dosa. Macam mana pakaian boleh bawa kepada pahala? Contoh hari Jumaat. Ini hari Jumaat, kita pergi sembahyang Jumaat, Nabi galakkan pakai khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian yang paling baik sekali untuk kamu pergi ke masjid. Dan Nabi sebut, nanti dalam hadis kita akan jumpa, wa khairat thiyabikum al-abyad, sebaik-baik baju kamu adalah warna putih. Jadi hari Jumaat, orang lelaki pergi sembahyang Jumaat, biarlah ada baju khusus warna putih. Dia pergi sembahyang Jumaat pakai baju warna putih. Jadi pakai tadi tu boleh buat pahala. Sebab apa? Sebab dia ikut baginda Rasul SAW. Dan baju juga boleh bawa jadi dosa. Macam mana pakaian boleh bawa jadi dosa? Dengan pakaian, orang boleh menyebabkan dia lakukan maksiat. Sama ada dilihat oleh orang ataupun sebagainya aurat dia. Kan, menyebabkan syahwat orang lain naik, terutama orang perempuan. Pakaian yang tak dijaga daripada segi jarangnya, daripada segi ketatnya, daripada segi macam-macam belah, terbuka sana sini, terdedah sana sini. Jadi akan berlaku masalah yang banyaklah. Boleh jadi dosa pada diri sendiri dan boleh jadi menyebabkan orang lain juga berdosa. Itu pakaian yang nak minta dilindung daripada bawah tu. Kita minta kebaikan dia. Kebaikan dia adalah maknanya pakaian tu menyebabkan kita jadi ada pahala. Dan pakaian juga boleh menyebabkan seseorang terhindar daripada dosa. Macam mana? Contoh ni macam saya ni. Kopiah duk atas kepala ni, kopiah putih. Kopiah putih, takkan saya nak masuk menari agogo kat dalam disko. Kopiah putih ni macam ni. Tuan-tuan tengok tak cerita
Kita apa tu? Do re mi. Do re mi kan. Tu Pak Maun. Pak Maun depan isteri dia pakai baju Melayu. Pakai lebay. Pakai baju Melayu, pakai lebay. Dia kata kat isteri dia nak pergi dengar ceramah agama. Baca buku sejarah. Bagus Pak Maun ni. Baca buku sejarah. Kan. Lepas tu malam pergi ceramah agama. Bagus. Buku sejarah ada, buku perempuan lucah. Ya. Yang ceramah agamanya tu pergi ke kabaret. Menari kan. Menari. Allahu Akbar. Pakai baju Melayu pergi ceramah agama. Sampai tengah jalan buka baju. Takkan pakai baju Melayu tu dia nak pergi masuk tempat-tempat macam tu. Jadi pakaian dia tadi boleh jadi melindung dia. Dia rasa malu. Aku pakai elok-elok ni pakaian masjid ni. Takkan nak masuk tempat macam ni. Jadi pakaian itu menjaga seseorang. Boleh jadi menjaga seseorang daripada dosa. Maksudnya dia malu untuk buat dosa dengan keadaan pakaian yang dia ada. Jadi sekaligus menjaga diri dia. Maka itulah yang dimaksudkan. Khairahu wa khairu ma suni'a lahu. Pakaian ni ya Allah, aku minta dapat lindung aku daripada aib, daripada aurat. Dapat jaga diri aku. Boleh buat pahala. Boleh hindarkan aku daripada dosa. Itu yang kita minta daripada pakaian yang kita pakai. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukannya. Keburukan pakaian tadilah yang kita sebut. Yang pertama bawa pada dosa, yang kedua bawa kepada orang lain jadi berdosa. Yang itu tak boleh. Dan berlindung daripada keburukan tujuan baju ni dibuat untuk takabur. Pakai baju tu dia yang dia iakannya tag dia tu lah. Ada tag. Kalau orang perempuan tudung tu tag tu besar alam tu. Dia nak bagi tahu tudung tu harga 3,000. Jadi bila dia pakai tu, ni atas kepala aku ni 3,000 ni, jangan main-main tau. Jadi tujuan dia tu nak bangga-bangga, nak takabur, nak sombong dengan orang lain. Jadi tujuan itu adalah tujuan yang buruk. Kita minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada kita ini dijadikan orang yang berpakaian dengan pakaian yang buruk. Satu, pakaian yang buruk tu sendiri adalah pakaian yang kita sebut tadilah, tak tutup aurat apa semua. Dan kalau pakaiannya menutup aurat sekalipun, masih lagi belum tentu selamat kita daripada hati yang buruk. Kalau pakaiannya cantik, hatinya buruk, itu pun kita risau juga. Maka ini doa yang Nabi SAW bacakan, yang Nabi ajarkan sebenarnya lah kepada kita untuk kita menghayati akan pakaian yang kita pakai. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Boleh hafal lah. Boleh hafal. InsyaAllah. Jadi kita dah pun 15 minit. Saya ingat nak baca 3 hadis, tapi tak apalah. Kita baca 1 hadis saja pagi ni. InsyaAllah jam 10 pagi ni kita akan bersama-sama dengan Ustaz Husni untuk kita bahaskan topik Jumaah Barakah kita. Berkat Jumaat kita insyaAllah adalah berkenaan dengan adab bersedekah. Jadi boleh sama-sama nantikan di FB page kita untuk sesi live topik berkat Jumaat yang akan bersiaran pada jam 10 pagi ini insya-Allah. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih pada yang bersama-sama kita pada pagi ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada hari Isnin minggu hadapan, dan saya rasa minggu hadapan yang terakhirlah untuk kita punya sesi sebelum kita bercuti. Ada cuti raya. Cuti raya haji insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat berkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pembacaan hadis-hadis syama'il, sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan dalam hidup, diberi taufik kepada kita untuk kita amalkan semuanya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita berkat hari Jumaat yang mulia ini, dan diberikan kita akan segala kebaikan dunia dan akhirat dengan berkat pangkat junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.